Hello, hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, tapi sebelum tu jangan lupa untuk subscribe, like, share and comment dekat bawah ni. Dan terima kasih kerana menyokong saya, terima kasih kerana sentiasa support Akmal. Okay, kalau kata anda ada request nak tahu video tentang apa, insyaAllah saya akan kongsikan untuk anda. Dan hari ini, istimewanya untuk episod kali ini sebab Akmal nak kongsikan tentang sumber inspirasi. Okay. Bila cakap mengenai sumber inspirasi, aku yakin ramai di antara anda dekat luar sana yang suka jadikan seseorang sebagai idola, jadikan seseorang sebagai sumber inspirasi untuk kita nak capai kejayaan macam mereka, untuk kita capai apa yang kita inginkan. Kita kena ada satu motivasi untuk diri sendiri. Sebenarnya video ini adalah projek untuk semester 5 saya. Okay, kalau tak silap saya, untuk subjek keusahawanan. So, kami diminta pilih seorang selebriti yang mana berjaya dalam bidang perniagaan dan kami diminta untuk mereka kongsikan bagaimana mereka berjaya dalam mengendalikan perniagaan. Dalam masa yang sama, mereka juga aktif dalam bidang entertainment. Okey, jadi untuk tokoh usahawan yang kami pilih, beliau merupakan seorang pelakon dan tentunya seorang usahawan yang sangat-sangat hebat. Boleh dikatakan orang lama. Inilah dia, Dato' Roshamno. Okey, so bila kita cakap mengenai Dato' Roshamno ni, kita tahu beliau bukan sahaja seorang pelakon yang hebat, okey, tapi sebenarnya beliau juga merupakan seorang usahawan yang sangat-sangat hebat. Nak tahu apakah ceritanya? Jom sama-sama kita dengarkan. I start my business pada tahun 1997 hujung, masa kegawatan ekonomi berlaku pada negara kita. Masa tu, sebelum tu saya bekerja dengan sebuah syarikat namanya Berjaya Film Production Sdn Bhd selama 13 tahun. Bermula daripada seorang pencuci tandas sehinggalah saya bekerja di belakang tabir dan kemudian dinaikkan pangkat sedikit demi sedikit dan akhirnya saya memegang jawatan bawah satu level daripada bos saya. Pada tahun 1997, bila kegawatan ekonomi berlaku dalam negara kita, saya diberhentikan kerja dan saya diberikan syarikat Suhan Movies and Trading Sdn Bhd oleh bos saya, iaitu Encik Pan Shah. The reason saya rasa kenapa dia memberikan syarikat ini kepada saya, kemungkinan besar saya memegang 3 benda dalam prinsip hidup saya, iaitu tanggungjawab, kejujuran dan keikhlasan dalam bekerja. Dan saya menjalankan perniagaan Suhan Movies dalam satu premis yang agak kecil, dan selama 3 tahun saya menjalankan perniagaan itu, tapi saya tidak diberi kepercayaan oleh stesen-stesen tempatan, dan mungkin ketika itu juga kegawatan ekonomi berlaku dalam negara kita. Dan alhamdulillah selepas 3 tahun selepas itu saya mendapat job yang pertama dengan pihak RTM. Itulah permulaannya Suhan Movies di bawah tangan saya. Bila saya mulakan Suhan Movies and Trading Sdn Bhd dan saya kembangkan syarikat ini daripada seorang staff, alhamdulillah sekarang dah ada permanent staff, about 35 permanent staff. Dalam masa ke semasa kita ada kontrak staff 200 hingga 500 orang. Dan alhamdulillah sehingga hari ini dengan sokongan daripada staff-staff saya dapat menjadikan Suhan Movies menjadi salah satu pembekal drama Melayu tempatan di antara yang terbesar juga. Saya membesar dari satu kehidupan yang sukar. Profil saya membesar di kawasan Setinggan di Kampung Berenci, dan kehidupan saya amat daif. Kalau nak makan tu pun nak kena tunggu bapak saya, arwah bapa saya balik daripada kerja beri beras ke hati, baru saya adik-beradik dapat makan. Dan rumah saya berlantaikan tanah dan saya tidur dengan selimut yang diperbuat daripada guni tepung, cap kunci. Itu membuatkan saya mempunyai impian untuk merubah kehidupan saya. Dan saya pernah melihat ibu saya mengambil upah mencuci kain di rumah
rumah-rumah orang kaya Cina dan India, dan di situ saya terdetik di hati saya, pemikiran saya, satu hari nanti aku tidak mau melihat ibu aku begini. Sebenarnya saya tak merancang apa yang saya nak buat. Saya ikut flow. Sebab yang paling penting ialah ada 4 perkara yang tak boleh kita elak dalam kehidupan kita, iaitu hidup, mati, rezeki dan jodoh pertemuan. Tetapi bagaimana kita menjaga rezeki yang datang itu yang paling penting. Kadang-kadang bila rezeki itu sampai tak dijaga dengan betul, adakah yang lain akan datang? Memang impian saya saya nak jadi jutawan, saya nak jadi billionaire. Itu impian saya nak jadi billionaire. Sama ada orang akan tertawa, orang akan tergelakkan saya, I don't care. Saya bila ada duit, saya jadi cerdik. Jadi bila saya naikkan Suhan Movies ni, bila saya dah ada duit, dalam masa yang sama juga branding Rosyamno tu membantu. Pada tahun 2003, branding Rosyamno menjadi satu branding yang begitu kuat di pasaran. Apabila branding Rosyamno tu dinobatkan sebagai bintang paling popular di Malaysia. Bintang paling popular tahun ini dianugerahkan kepada Yash Chandra. Dan daripada situlah bagaimana Suhan Movies dan Rosyamno bergabung menjadikan dia dua branding yang solid untuk dia melangkahkan perjalanan dia dalam dunia perniagaan. Maka kedua-dua branding ini bergerak mencari sebanyak mana peluang-peluang yang dia nak. Dan di situ bila dah dapat dia punya pulangan-pulangan, dan saya mula nampak perniagaan-perniagaan yang lain. Dan alhamdulillah akhirnya saya diberikan pajakan tanah oleh Kerajaan Negeri Pahang di TKPM Lancang seluas 175 ekar. Alhamdulillah kali ketiga saya mencuba. Bukan tak ada masalah, tapi mula nampakkan hasil, di mana di tempat itu ada 4,000 lebih pokok nangka madu J33 dan 10,800 pokok durian Belanda. So dalam kehidupan perniagaan juga saya nak mencuba perkara-perkara yang lain, perniagaan-perniagaan yang lain, dan saya merasakan bahawa perniagaan drama ni dia takkan ke mana sangat. Jadi yang terbaru saya buat pasaraya saya. Tapi bagaimana syarikat Rosyamno ni nak mengekalkan dia masih ada di dalam pasaran, dan dia masih lagi disebut oleh orang ramai, kerana orang ramai itu di luar sana adalah pembeli yang membayar gaji saya, yang membayar gaji saya. Jadi salah satunya ialah menjadikan ianya satu branding yang dikenali ramai, iaitu ST Rosyaman. So itulah yang saya buat untuk diri saya seadanya, untuk hidup. Saya tak ada plan atau teknik yang dipelajari proper, saya tak ada. Tapi yang paling penting sekali ialah saya tidak boleh bekerja seorang. Saya ada staff-staff saya kat belakang saya, dan kebanyakan staff-staff saya adalah orang muda, yang mana saya tahu pemikiran saya, otak saya dah berumur. Jadi saya memerlukan idea-idea baru untuk pembeli-pembeli baru, iaitu penonton-penonton baru. Dalam masa yang sama, saya cuba masukkan elemen-elemen baru dalam menjual produk Rosyamno, iaitu cara dia berlakon. Macam saya kena ikut perkembangan zaman tu, mengikut, dan dia akan bertukar dengan sendirinya. Dia akan bertukar, dan kita dengan sendirinya akan masuk ke lapangan-lapangan tu, dan dekat situ juga dia akan menambah baik mutu. Jadi saya maintain the branding tu dekat situ lah. Saya branding macam mana saya nak dapatkan branding baru yang supaya budak-budak kecil ni diminat saya, kan, pembeli-pembeli baru saya. Lepas tu saya doa-doa saya dapat jadi Maharaja Lawak punya juri. Budak-budak kecil kan tengok Maharaja Lawak, mana dia orang kenal aku budak ni. Tapi bila dia orang tengok aku Rosyamno, dia orang dah jadi peminat saya.
Lepas tu saya doa, dapat berlakon cerita Tamil kat Bali. Orang India jumpa saya, kat Bali orang ambil gambar kan. Okeylah. Saya berlakon cerita Lee Chong Wei, orang Cina dah mula kenal saya. Kan, saya cuba mencari cover semua angle untuk menjual branding Rosyam-Nor ni. Because the branding of Rosyam-Nor dia kena berkilau setiap masa. Saya matlamat saya ialah untuk menjadikan kesempatan yang ada Suhan Movies ni untuk menerbitkan lebih banyak drama-drama yang berunsurkan kemanusiaan dan juga berunsurkan agama. Kerana saya menganggap bahawa bila Allah bagi saya kelebihan inilah dakwah saya. Jadi saya nak kalau boleh drama-drama saya ni lebih kepada berunsur-unsur yang memberikan pengajaran kepada manusia. Dan saya harap matlamat saya ialah mengekalkan Suhan Movies lah. Sampai walaupun saya dah mati nanti, Suhan Movies ni akan terus kekal berada di pasaran, insya-Allah. Kenapa Allah bagi saya nama saya Rosyam-Nor? Kerana saya ada tanggungjawab daripada ketamakan saya ini. Saya nakkan ketamakan saya ni menjadi inspirasi kepada belia-belia yang ada hari ini, khasnya orang-orang Melayu. Dan saya nak menjadikan branding Rosyam-Nor tu sebagai satu branding yang menjadi inspirasi kepada anak-anak muda, supaya anak-anak muda juga punya impian macam saya. Walaupun dia gagal dalam akademik, tak semestinya dia gagal dalam kehidupan. Berjaya dalam akademik tak semestinya dia akan berjaya dalam kehidupan. Saya berpegang kepada sistem keuangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sistem keuangan Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya ramai yang orang tak nampak bahawa dia memberikan impak yang besar kepada kehidupan dia maupun perniagaan dia. Sistem keuangan Allah Subhanahu Wa Taala tu ialah dipanggil ZAKAT, zakat. Okey. Firman Allah dalam Al-Quran, bayarlah zakat, tidak akan terluar walaupun sedikit kepada harta engkau, malah aku tambahkan lagi. Firman Allah dalam Al-Quran lagi, bayarlah zakat, aku akan sucikan jiwa engkau, aku akan sucikan harta engkau. Perniagaan kita lah harta kita, pemikiran kita, everything lah harta kita. Dan jiwa kita, harta kita Allah sucikan. Dan dalam kehidupan, saya balik belakang dalam kehidupan tu Allah jadikan manusia tadi, kan, ada jasad dia, ada roh dia. Bagi kita sebagai orang Islam, bagilah makan kedua-duanya. Maka bila jasad dan roh kuat, insya-Allah apa yang korang semua impikan, insya-Allah Allah akan bagi. Kemungkinan tak dapat di dunia, tapi mungkin Allah akan simpan untuk hari akhirat nanti, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, so basically itulah dia tadi perkongsian dari tokoh keusahawanan industri kreatif yang kami pilih, yang saya pilih, iaitu Datuk Rosyam-Nor. Memang kalau kita tengok, kalau kita dengar, memang memberikan sumber inspirasi yang sangat-sangat dalam. Bagaimana beliau susah kemudian diberi peluang untuk bekerja, menaikkan nama, bagaimana beliau sustain nama dalam industri, kemudian bagaimana beliau mula terjun ke dalam bidang keusahawanan. Semoga perkongsian kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dapat memberikan semangat untuk kita semua yang nak terus berjaya dalam hidup, tak kisah dalam apa sekalipun bidang yang kita nak ceburi. Okay? Yang pastinya kita kena sentiasa fokus dan kita percaya pada rezeki yang Allah dah tentukan untuk kita semua. Sehingga kita jumpa lagi dalam perkongsian akan datang. Assalamualaikum.